cara membawa kepada neraka jahanam itu malaikat pegang di kaki, tarik di kaki, serta muka dia tu jadi rupa dia ni rupa orang yang tidur menerak. Jadi muka ke bawah, belakang ke atas. Muka ke bawah, belakang ke atas. Lagi pulanya malaikat itu pegang di kaki, tarik. Tarik begitulah, tak ada katanya pipin ke, bukan. Bukan pegang di kaki, menerakkan dia, tarik dengan kaki itu. Muka dia terkena di atas tanah. Maka tarik dalam keadaan begitulah, dibawa sehingga sampai dia kepada pintu neraka jahanam. Itulah maksud yang pertama. Allah Ta'ala hantarkan salah satu malaikat, tarikkan kaki dia, muka dia tu turun ke bumi, tarik begitu sehingga sampai kepada hari kiamat, sampai kepada neraka jahanam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan mata merka pada waktu hisab. Maka jadi gugurlah, maka jadi berguguranlah daging mukanya. Yang kedua, menilik Allah Ta'ala kepadanya, kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Allah Ta'ala menilik kepadanya dengan mata merka. Bila pada waktu hisabkan amalan. Apabila Allah Ta'ala tilik kepada dia dengan mata yang merka, maka jadilah berguguranlah daging mukanya. Daging muka dia tu jatuh sekeping-sekeping, seketul-seketul. Jadi maksud di sininya menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan mata merka. Itu zahid kita tak boleh pakai dengan makna zahid, sebab Allah Ta'ala maha suci daripada mata. Mata dibandingkan kalau kita manusia, apabila ada seorang itu bersalah dengan kita, salah yang kuat dengan kita, maka apabila kita pandang kepada dianya, ialah kita pandang dengan mata merka. Tak seperti kita tengok kepada orang yang jatuh dalam kesakitan, kita tengok kepada orang yang di dalam kesusahan, dalam keadaan fakir, tidak ada benda nak makan. Apabila dia minta kepada kita, kita pandang kepada dianya dengan mata kesian belas. Kita tengok kepada dia, kita pandang kepada dianya dengan mata kesian belas. Tetapi kalau orang itu dia bersalah, contohnya seorang itu dia buat salah, dia curi benda dalam rumah kita masalah, kemudian ditangkap, maka mata kita yang memandang kepada dianya ialah mata marah. Itu kalau manusia. Tetapi yang dimaksud di sininya, dengan sebab Allah Ta'ala itu maha suci daripada ada mata, dan juga maha suci Allah Ta'ala daripada timbul sifat perasaan merka, marah, maka itu pun maha suci. Merka, marah, maha suci daripada Allah Ta'ala. Sebab marah ini timbul daripada hati, Allah Ta'ala maha suci daripada hati. Mata itu pun maha suci juga Allah Ta'ala daripada beranggota mata, telinga. Kalau kemudian apa yang dimaksud dengan mata merka, dengan mata merka maknanya maksudnya Allah Ta'ala hendak mengazabkan mereka. Sebab merka Allah Ta'ala itu maksudnya mengazab. Sebagaimana kita berdoa,
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung dengan engkau daripada murka engkau. Murka Allah Ta'ala itu maksudnya, makna lazim dianya ialah hendak mengazab. Hendak mengazab. Kalau maksud dengan kata kesian belas Allah Ta'ala kepada hambanya, maksudnya makna lazim ialah buat baik kepada hamba, memberi rahmat kepada hamba. Itu kalau katanya Allah Ta'ala berkesian belas kepada hamba, Allahumma arham ibadakal miskin. Seperti kita berdoa, Allahumma arham ibadakal miskin. Allah, ya Allah, kesian belahlah kepada hamba engkau yang miskin. Kesian belah tu maknanya memberi nikmat, minta memberi nikmat, minta buat baik dengan mereka. Maka di sini maksud katanya Allah Ta'ala menilik kepada orang yang tidak sembahyang pada masa hisabkan amalan itu dengan mata yang murka. Maksudnya Allah Ta'ala hendak mengazabkan akan orang yang meninggalkan sembahyang pada waktu hisab, pada waktu dihisab. Maknanya pada waktu dihisabkan amalan bagi orang-orang yang tidak sembahyang, masa tu Allah Ta'ala dah sediakan untuk nak mengazabkan mereka. Allah Ta'ala dah sedia untuk nak mengazabkan mereka. Itu makna maksud dengan katanya Allah Ta'ala menilik kepada mereka dengan mata mereka, maknanya dalam kesediaan untuk nak mengazabkan mereka dalam neraka Jahannam. Maka dengan sebab itulah jadi berguguranlah daging mukanya. Jadi berguguran daging mukanya. Ini boleh jadi pakai makna zahir, boleh juga kita pakai makna majazi, dengan maknanya apabila kita sama-sama kita apabila kena marah sangat-sangat di siapa-siapa, macam nak jatuh muka kita. Itu maksudnya. Boleh jadi mana daging muka dia tu jatuh, gugur, makna sebenar, makna hakiki. Boleh jadi mana begitu. Boleh jadi juga satu perasaan bagi orang yang kena marah, apabila hendak didendakan dia, semacam muka-muka nak jatuh. Maka itulah maksudnya. Jadi maknanya pada masa dihisabkan amalan itu tidak adalah kesian belas daripada Allah Ta'ala, tidak adalah rahmat daripada Allah Ta'ala kepada mereka pada masa dihisabkan amalan. Itulah maksudnya lebih kurang. Yang ketiga, menghisabkan dia oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal akan sebagai hisab yang bersangatan. Tiada atasnya daripada pertambahan, tiada atasnya daripada pertambahan pada masa yang panjang. Dan menyuruh Allah Ta'ala Azza wa Jal dengan dia kepada api neraka. Dan sejahat-jahat tempat ketetapan. Seksaan dendaan yang ketiga, yang terakhir, ialah menghisabkan dia oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal. Allah Ta'ala menghisabkan amalan dia. Hisabkan, mengkirakan amalan dia akan sebagai hisab yang bersangatan. Akan sebagai hisab yang bersangatan. Maknanya hisab yang jadi halusi. Seperti kita lalu ke tempat blok-blok masalan. Kalau hisab tu, kalau dia cek kitanya, kita apabila kita sampai tempat blok-blok masalan, polis yang ada di blok tu, kalau ringan-ringannya, kita berhenti buka cermin kereta, dia tengok ke dalam kereta kita, tengok sekali dua, maka dia lepas pergi. Tetapi kalau hisab yang bersangatan, dia suruh kita turun daripada kereta, buka di situ, buka di sini. Kalau ada beg, dia buka dalam beg. Kalau ada peti, ada apa, dia buka semua. Dalam kereta, depan kereta, di belakang kereta, dia buka semua. Tengok satu. Jadi susahlah kitanya.
Itu maksudnya Allah Ta'ala hisapkan amalan dianya sebagai hisap yang bersangatan, maknanya cek jadi halusi. Satu per satu. Tak seperti orang yang amalan kebajikan tu banyak. Dah. Sekali lalu dah lepas, sekali lalu dah lepas. Lalu depan dia tengok kepada kita, dia suruh pergi. Itu hisap yang ringan. Tetapi hisapan yang banyak maknanya halusi dia, hisapan dia. Satu per satu. Tiada atasnya daripada pertambahan tiada atasnya daripada pertambahan pada masa yang panjang. Sekali lagi, menghisapkan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Azza wa Jalla akan sebagai hisap yang bersangatan, hisap yang berat. Tiada atasnya daripada pertambahan pada masa. Ya. Tiada atasnya daripada pertambahan. Hisap tadi tu pada masa yang panjang. Dia maksudnya dihisapkan akan dia sebagai hisapan yang bersangatan dengan secara halusi, dengan secara satu per satu, tetapi tidak ditambah tiada atasnya daripada pertambahan. Jadi maknanya tiada daripada atas dia daripada pertambahan pada hisapan. Dengan maknanya hisap sekadar umur dia. Sekadar perbuatan dia, sekadar barang yang ada pada dia. Yang lebih daripada yang ada pada dia tu tidak ada ditambahkan. Sebab yang dimaksud katanya banyak dalam hadis-hadis, dalam Quran, dalam hadis tu menyebutkan bahawasanya apabila dihisapkan akan amalan, hisap sekadar amalan dia yang ada, tidak mengurangkan yang ada, tidak melebihkan, tidak mengurangkan daripada yang ada, tidak menambahkan atas yang ada. Contohnya kalau amalan dia 100, maka hisapnya 100 amalan itulah, tidak kurang daripada 100, tak lebih daripada 100. Sebab kalau kurang daripada 100, artinya melebih di atas 100, itu masuk dalam kata zalim. Jadi maksudnya hisapkan amalan dia sekadar amalan yang ada pada dia. Tidak menambahkan di atas yang ada, tidak mengurangkan daripada yang ada. Hisap itu pada masa yang panjang. Maka itu satu kecemasan, satu kepenatan kalau kita kena belak di satu belak kemasan di matar ke masalah, tempat kita nak tepat satu-satu tempat tu, kalau hisap kita cek kita dengan masa yang panjang, dengan satu-satu per satu buka dalam beg kita, kain selai dia buka, maka jadi susah hatilah kita. Maka ini pun itu satu kesusahan belum pada masuk neraka oleh orang yang meninggalkan sembahyang. Dan menyuruh Allah Ta'ala Azza wa Jal dengan dia kepada api neraka. Allah Ta'ala suruh malaikat bawakan dia kepada api neraka. Menyuruh Allah Ta'ala dengan dia, dengan bawa dia masuk ke dalam api neraka. Itu maksudnya. Menyuruh Allah Ta'ala akan suatu malaikat membawakan dengan dia, bawa kepada masuk dalam api neraka. Jadi mana selepas pada hisap yang panjang, hisap yang lama, selepas pada hisap itu nyatalah kata dia tu orang yang banyak salah, tidak sembahyang, maka disuruh bawa dia masuk ke dalam api neraka Jahannam. Maka api neraka itu dan sejahat-jahat tempat kediaman. Mana api neraka itulah tempat sejahat-jahat tempat ketetapan. Tempat duduk, tempat berdiaman, tempat menginapan. Yang paling jahat sekalinya, yang paling berat, paling susahnya ialah neraka, dalam api neraka.
Habis di situ sebuah hadis yang panjang, dendaan yang 16 perkara yang diseksa kepada orang yang tidak sembahyang. Maka habis di situ kita masuk hadis yang lain pula. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggalkan oleh seseorang akan fardu yang satu, hal keadaannya sengaja, nescaya disuratkan namanya di atas pintu neraka. Sianu. Tak dapat tiada daripada masuknya akan neraka. Ini hadis yang pendek. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal oleh seseorang, mana-mana seorang saja, tak kira lelaki perempuan, asalkan dia tu orang yang mukallaf, meninggal akan satu fardu. Meninggal akan satu fardu, mana meninggal akan satu fardu sembahyang, mana meninggalkan satu kali sembahyang saja. Tak nanti tinggal seumur hidup. Satu kali saja dia tinggal sembahyang serta mati dengan tidak qada. Dia mati dengan tidak qada sembahyang yang dia tinggal itu. Apabila meninggal oleh seseorang akan fardu yang satu. Satu sembahyang saja yang dia tinggal. Ketika dia tinggal tu hal keadaannya sengaja. Sengaja meninggalkan sembahyang dengan tidak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran tu lainlah. Seperti dia terlupa ke masalan. Terlupa tak ingat. Kata dia ada tinggal sembahyang sampai ke mati dia tak qada, itu tak salah. Tetapi dia sengaja tinggalkan satu fardu sembahyang saja. Lagi pulanya dia tu mati dalam keadaan tidak mengqadakan sembahyang yang dia tinggal. Nescaya disuratkan namanya, dituliskan namanya. Disuratkan namanya, yakni dituliskan namanya di atas pintu neraka. Sianu. Nescaya disuratkan nama dia. Nama orang yang tinggal satu fardu itu, tulis nama dia di atas pintu neraka sianu, mana adalah satu neraka. Neraka sianu mana neraka, mana-mana satu neraka lah. Apabila dia tak sembahyang satu fardu, maka ditulis nama dia di pintu neraka. Jadi nama dia tu naik di pintu neraka. Apabila ada nama dia naik di pintu neraka, maka apa nak jadinya? Tak dapat tiada daripada masuknya seseorang tadi akan neraka. Tak dapat tidaklah dia tu kena masuk. Malaikat dia qada, malaikat dia taubat. Sekiranya kalau tak qada, tak taubat, maka nama dia tu naik, ada ditulis pada pintu neraka, maka satu hari akhirat esok akan masuklah ke dalam neraka itu. Dah ditandakan, kata dia akan masuk ke dalam neraka ni. Habis itu satu hadis dan diriwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata olehmu, Tuhan kami, jangan engkau tinggal pada kami akan orang yang celaka dan orang yang mahrum. Kemudian bersabdanya, adakah ketahui kamu siapa yang celaka, yang mahrum? Sahut mereka itu, tiada. Rasulullah, sebenarnya yang celaka lagi mahrum itu orang yang meninggalkan sembahyang. Tengok. Satu riwayat hadis pula daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi bersabda, Nabi bercakap sama-sama dengan sahabat dia. Nabi tanya kepada Nabi kata kepada sahabat dia ramai-ramai, Nabi suruh kata olehmu, kata olehmu, ucap olehmu,
Hei Tuhan kami. Nabi suruh sahabat dia berdoa begini. Hei Tuhan kami, jangan engkau tinggal pada kami orang yang celaka dan orang yang mahrum. Itu Nabi ajarkan sahabat dia, mengajarkan sahabat dia dengan satu doa. Yang doanya terjemahan dia katanya, Hei Tuhan kami, jangan engkau tinggalkan pada kami akan orang yang celaka dan orang yang mahrum. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab tu kalau bahasa Arab tu ialah Rabbana wala taj'al minna syaqiyan wala mahrumah. Saya ada tulis. Tapi terbalik ya. Kalau bahasa Arab Rabbana. Kalau boleh ada pen boleh tulis Rabbana wala taj'al minna. Rabbana wala taj'al minna syaqiyan syaqiyya wala mahruma. Rabbana wala taj'al minna syaqiyya wala mahruma. Itu bahasa Arab. Yang doa ni lah Nabi suruh sahabat dia tu berdoa. Rabbana wala taj'al minna syaqiyan syaqiyya shin qaf ya alif wala mahruma. Itu dengan bahasa Arab. Hei Tuhan kami, Rabbana, jangan engkau tinggal pada kami, wala taj'al minna, akan orang yang celaka, syaqiyah, dan orang yang mahrum, wala mahruma. Itulah bentuk doa yang dengan bahasa Arab. Nabi bersabda kepada sahabat dia ramai-ramai, Nabi katanya, kamu semua mestilah minta kepada Allah Ta'ala begini, berdoa dengan Allah Ta'ala begini, hei Tuhan kami, jangan engkau tinggal pada kami akan orang yang celaka dan orang yang mahrum. Maksudnya, kita minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jangan bagi ada di dalam kalangan kita ini orang yang celaka dan orang yang mahrum. Jangan bagi ada daripada kalangan kita, daripada keluarga kita, daripada kampung tempat kita, daripada kawasan kita, orang-orang yang celaka dan orang yang mahrum. Mahrum maknanya celaka, dan mahrum maknanya ditegahkan daripada rahmat. Mahrum maknanya orang yang mahrum, orang yang ditegahkan daripada rahmat. Maknanya orang yang tak beri rahmat. Orang yang tidak diberi rahmat kepadanya. Disuruhkan, diajarkan kita berdoanya begitu. Mintalah Allah, mintalah supaya Allah Ta'ala jangan bagi ada di kalangan kita orang yang celaka dan orang yang mahrum. Nabi ajar doa begitu dulu. Tapi apakah maksud dengan orang celaka? Siapakah yang orang yang celaka? Siapakah orang yang mahrum? Sahabat belum tahu lagi. Tetapi Nabi sudah diajar, belum pada sahabat tahu, Nabi ajar doa ni dulu. Kemudian dia tanya balik. Kemudian maka bersebedanya, bertanyanya Nabi SAW. Bersebeda maksud di sininya tanya. Kemudian selepas pada Nabi ajarkan doa tadi,
Nabi pun tanya sahabat ramai-ramai, adakah ketahui kamu siapa yang celaka yang mahrum? Adakah kamu semua kenalkah, tahukah tidak siapa orang yang celaka, siapa orang yang mahrum itu? Nabi tanya sahabatnya. Maka sahut mereka itu sahabah. Sahut menjawab mereka itu sahabat, tiada. Hei Rasulullah. Maknanya sahabat jawab katanya tak tahu. Siapa yang dimaksud dengan yang celaka, siapa yang dimaksud dengan kata yang mahrum. Sahabat jawab katanya, kami semuanya tak tahu. Maka apabila tak tahu, maka Nabi pun jelaslah. Maka bersabda Nabi, yang celaka lagi mahrum. Orang yang celaka lagi pula orang yang mahrum itu siapa? Orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang celaka, orang yang mahrum tu ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Kenapa dikatakan orang yang celaka itu orang yang meninggal sembahyang? Kenapa orang sembahyang itu orang celaka? Kenapa orang yang tinggal sembahyang orang mahrum? Kerana bahwasanya tiada habuan baginya pada Islam. Kerana tiada habuan baginya pada Islam. Kerana bahwasanya tiada habuan baginya bagi orang yang meninggal sembahyang pada Islam. Maksudnya tiada habuan yang baik, tiada habuan yang sempurna bagi orang yang meninggal sembahyang di dalam Islam. Habuan yang baik, rahmat ke masalah, nikmat ke masalah, apa-apa yang jadi kebaikan di dalam Islam tu dia tak dapat. Itu mana tiada habuan baginya pada Islam. Bukanlah maksud kata dia tu bukan orang Islam. Ini pun ada satu perkataan daripada Sayyidina Umar, la hazza fil islami liman taraka as-salata. Tak salah. La hazza liman taraka as-salata fil islami. La hazza liman taraka as-salata fil islami. Tiada habuan bagi mereka yang meninggal sembahyang pada Islam. Maksudnya tidak ada habuan yang baik, tidak ada habuan yang sepenuh bagi mereka yang meninggal sembahyang di dalam Islam. Maknanya tak boleh baik. Sebab itulah orang yang celaka, orang yang ditegahkan daripada rahmat. Sebab rahmat dia tak dapat. Dia tak beruntung dunia dan akhirat. Dia tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Itulah orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab tu katanya tiada habuan baginya pada Islam. Ini pun ada betul dengan perkataan, satu perkataan diriwayat daripada Sayyidina Umar, mana satu perkataan bagi Sayyidina Umar pada akhir-akhir hayatnya dia kata la hazza liman taraka as-salata fil islami. Tiada habuan yang sepenuh yang baik dalam Islam bagi orang-orang yang meninggal sembahyang. Nak dapat habuan yang baik, nak dapat habuan yang sepenuh di dalam Islam kita, mestilah orang itu bersembahyang. Itu suatu hadis. Terus lagi satu hadis yang lain pula, dan bersabda Nabi SAW, orang yang meninggal akan sembahyang atas sehatnya itu tiada menerima Allah akan tauhidnya dan tiada imannya dan tiada sedekahnya dan tiada puasanya dan tiada syahadahnya, dan sungguhnya telah berlepas Allah daripadanya dan segala malaikat dan segala rasul. Ini kalau tengok pada zahir tu beratlah. Tengok Nabi katanya orang yang meninggal sembahyang, orang yang meninggal akan sembahyang.
dia meninggalkan sembahyang itu atas sihatnya. Maksud atas sihat tu makna tidak ada keuzuran. Dia sihat, dia tidak ada keuzuran tetapi dia tinggalkan sembahyang. Maksudnya tinggal sembahyang dengan keadaan tidak ada keuzuran. Sengaja meninggalkan sembahyang. Dia sihat, kalau nak sembahyang tu boleh, tapi saja dia tak nak sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang atas sihat. Dalam keadaan sihat, tak ada keuzuran, dia tak sembahyang juga. Tapi atas sihat tu tak mesti atas, bukan maksud atas sihat betul-betul lah. Maknanya tidak ada keuzuran. Setengah daripada tak ada keuzuran, dia ada dalam kesihatan. Jadi dia tidak ada apa-apa keuzuran, tetapi tak sembahyang. Orang yang sembahyang, orang yang meninggalkan sembahyang dengan keadaan sengaja, dengan ketiadaan uzur, tiada menerima Allah akan tauhidnya. Allah tak terima akan tauhidnya. Dan tiada imannya. Allah Ta'ala tak terima juga akan imannya. Amanah. Tiada menerima Allah akan tauhidnya dan amanahnya, dan tiada sedekahnya, dan tiada puasanya, tak terima semua, dan syahadahnya tak diterimakan juga. Maksudnya tak diterima itu tak diterimakan pahala. Dia bertauhid, dia i'tikad Allah Ta'ala satu. Kita apabila kita i'tikad Allah ada, Allah sedia, Allah satu, Allah tak sama dengan makhluk, semuanya diberi pahala kepada kita semuanya. Maka orang yang tak sembahyang, amalan dianya tak dapat pahala. Seperti mana hadis yang telah lalu pun dah ada sebut, Allah Ta'ala tak terimakan pahala amalannya. Dan tiada amanahnya, pahala amanah dia tak dapat, dan tiada sedekahnya, kalau dia bersedekah pun tak dapat pahala, dan tiada puasanya, kalau dia puasa pun tak dapat pahala puasa, dan syahadahnya, dan pahala syahadah dia pun tak dapat juga, sebab dia dalam keadaan kotor, dan sungguhnya telah berlepas Allah daripadanya. Berlepas Allah daripadanya, mana Allah Ta'ala tidak melayani kepada dia. Berlepas Allah daripadanya, maknanya Allah Ta'ala tidak melayani, maknanya Allah Ta'ala itu maksud dengan bahasa Arab apa dia? Khizlan. Khizlan, maknanya Allah Ta'ala tak menarikkan dia supaya duduk dalam keadaan baik. Tidak, Allah Ta'ala tak beri taufik kepada dia. Allah Ta'ala tak beri jadi baik kepada dia. Mana terlepas daripadanya, telah berlepas Allah daripadanya. Seperti kita katanya, apabila seorang anak dia cuba melawanikan ibu bapaknya, maka apabila dia melawanikan ibu bapaknya, deraka kepada ibu bapaknya, ibu bapak dia marah kepada dia, maka ibu bapak dia tak peduli kepada dia. Tak peduli kepada dia. Dia nak susah, susahlah. Dia nak dia jatuh dalam sakit, ibu bapa tak ambil padu. Tak ambil tahu. Kalau dia susah pun ibu bapa tak ambil tahu. Tetapi kalau mana-mana anak yang kasih sayang pada ibu bapa, yang taat pada ibu bapa, kalau susah ibu bapa ambil tahu, tolong menolong. Kalau dia sakit, ibu bapa bela sakit dia. Tetapi kalau dia deraka pada ibu bapa, melawani dengan ibu bapa, maka ibu bapa tak ambil peduli kepada dia, berlepas daripadanya. Itu maksudnya, bandingnya begitulah, telah berlepas Allah daripadanya. Allah Ta'ala tak beri taufik boleh buat amal ibadat. Allah Ta'ala membiarkan, dalam bahasa Arab kata khizlan, membiarkan. Dan segala malaikat dan segala rasul berlepas
Allah daripadanya dan juga segala malaikat. Malaikat pun tak ambil peduli kepada dia, rasul-rasul pun begitu juga. Dan kita dah maklum bahawasanya malaikat apabila kita buat amal ibadat, kita berjalan turun daripada rumah, berjalan pergi kepada masjid, malaikat sentiasa meminta istighfar kepada kita. Apabila kita duduk dalam majlis zikir, malaikat melikungikan dengan sayapnya, serta meminta ampunkan mereka yang ada di dalam majlis zikir. Tetapi kalau orang itu tak sembahyang, malaikat tak ambil peduli kepada mereka. Dan segala rasul pun begitu juga. Ini pun satu perkara juga, segala rasul kita akan dapat syafaat daripada rasul di akhirat nanti. Apabila orang tu tak sembahyang, orang ni tak dapat terlepas daripada rasul, tak dapatlah dia tu akan syafaat daripada rasul dan pertolongan daripada rasul di akhirat nanti. Itu sebuah hadis pula. Kemudian, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan akan sembahyang atas sihatnya, tiada menilik Allah kepadanya, dan tiada disucikan dia, dan baginya azab yang amat pedih, melainkan bahawa taubat ia. Orang yang meninggal akan sembahyang, meninggal atas sihatnya. Mana sama tadi, meninggal sembahyang dengan keadaan tidak ada keuzuran. Saja-saja dia tak suka kepada sembahyang, dia malas, dia segan dengan sembahyang, lalu tu dia tinggalkan sembahyang. Maka tiada menilik Allah kepadanya. Allah Ta'ala tak tilik kepada dia. Allah Ta'ala tak tengok kepada dia, maknanya tidak menilik, tidak melihat kepada dia dengan rahmat. Maksudnya macam tadilah, apabila kita nak marah kepada seorang, apabila kita ada seorang itu dia ganggu kita, dia buat zalim kepada kita, kita nak marah kepada dia. Apabila kita marah, kita benci kepada seorang itu, kalau kita tengok ke dia pun tidak ada tengok dengan mata ke-19. Tengok, mestilah kita ada mata, mesti nampak kalau siapa-siapa yang lalu di depan kita. Tetapi kita tengok kepada dia, kita tengok pada dia tu bukan tengok dengan mata ke-19, dengan mata yang baik, itu tidak. Hanya kita tengok dengan dia, kepada dia tu dengan mata yang marah, nak ambil balas. Maka di sini pun gitu juga. Tiada menilik kepadanya, tiada menilik Allah kepadanya. Mana Allah Ta'ala tak tilik kepada dia dengan rahmat. Maksudnya Tuhan tak beri rahmat. Itu yang maksudnya. Tidak ada rahmat yang diberi daripada Allah kepadanya. Nak mengazab tu ada. Nak beri rahmat tidak ada. Tuhan tak beri rahmat. Tidak memberi rahmat, sentiasa nak mengazabkan. Dan tiada disucikan dia. Dan juga Allah Ta'ala tak menyucikan diri dia daripada dosa. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Dosa tak sembahyang itu Allah Ta'ala tak ampun sama sekali. Dosa yang dia hasil daripada dia tak sembahyang, Allah Ta'ala tak sucikan dosa itu. Tak, Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya. Dan baginya azab yang amat pedih. Dan baginya, bagi orang yang meninggal sembahyang itu, azab yang amat pedih. Memanglah begitu, sebab Allah Ta'ala tak memberi rahmat, Allah Ta'ala tak menyucikan dosa, maknanya ada dosa. Apabila ada dosa, tak boleh nak masuk syurga dalam keadaan berdosa. Mestilah kena masuk neraka lebih dulu untuk menyucikan dosa dia. Sebab itulah katanya, dan bagi dia azab yang amat pedih. Mana azab yang amat memedih, bukan azab yang pedih. Azab tak pedih, azab yang memedihkan.
Malaikan bahawa taubat ia malaikan dia dah taubat. Tapi taubat daripada kesalahan tak sembahyang itu atas syarat beberapa syarat. Dia taubat daripada kesalahan meninggalkan yang wajib itu, satunya dia menyesal. Satunya mesti menyesal di atas tak sembahyang itu. Dan yang keduanya azam di dalam hati bahwasanya dia tak akan tinggal sembahyang sama sekali. Dia tak akan tinggal dah sembahyang pada masa depan, dia tak akan tinggal dah sembahyang sama sekali. Dan satu perkara lagi, apa dia? Mesti mengqadhakan segala yang ditinggal itu. Mesti mengqadhakan. Tak kira sembahyang ke apa dia, ke puasa ke masalan, maka syaratnya nak jadi taubat daripada kesalahan dengan sebab tinggal benda yang wajib. Satunya kena qadha akan yang wajib yang dia tinggal itu, dan yang keduanya menyesal di atas ketinggalan sembahyang dia, dan yang ketiganya azam di dalam hati, cocok kemas dalam hatinya bahwasanya dia tu tak akan tinggal dah sembahyang sama sekali pada masa depan. Itu syaratnya nak taubat daripada kesalahan tak sembahyang. Dia taubat daripada zalim tu lain. Kalau taubat daripada bercuri, mesti kena hantar balik benda yang dicuri kepada ampunnya. Kalau benda yang dicuri itu masih ada, kalau tidak ganti. Kalau tidak pun minta halal daripada ampunnya. Kemudian menyesal dan azam tidak kembali kepada bercuri pula. Itu cara-cara taubat. Tengoklah bagai-bagai salah dia, salah begini, taubatnya begini. Tapi yang tetapnya cara taubat tu ialah menyesal di atas kesalahan dan azam tak kembali kepada kesalahan. Lepas tu yang satu lagi tu tengoklah dia salah dengan sebab apa? Salah tak sembahyang, dia kena qadha. Kalau salah dengan sebab bercuri, maka apa dia? Atas balik benda yang dicuri. Kalau benda tu ada lagi, atanya ganti dengan yang lain, atanya minta halal daripada ampunnya. Lepas tu sekiranya kalau tak tahu katanya yang ampunnya tu siapa, maka dia sedekah. Dia sedekah. Contohnya seorang itu dia curi duit seorang di atas kereta bas, di atas bas masalan, maka apabila dia menyesal tu tak tahu nak hantar balik ke siapa lah, sebab jumpanya di atas bas saja. Orang tuan yang mempunyai duit 100 itu tak tahu katanya siapa. Maka maka nak hantar balik tu tak tahu kata siapa, waris dia pun tak tahu kata siapa, maka dia sedekah. Aula dianya ia sedekah dengan 100. Kemudian dia menyesal, kemudian dia azam tidak kembali kepada pencurian dia, kesalahan dia. Supaya apa? Kenapa kena sedekah 100 tu? Cadangnya apabila akhirat esok ampunnya duit 100 tu, tuan duit 100 tu akan mari tutup pada dia. Maka dia akan dapat hadiah pahala 100, sedekah 100 tu kepada yang mempunyai duit. Itulah maklum, ada sebut panjang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali cara taubat. Malaikan bahawa taubat ia dan kembali ia kepada Allah, yakni kepada taat kepada Allah. Malaikan dia taubat dan kembali kepada Allah, kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia taubat, dia kembali kepada Allah, maka ditaubat Allah atasnya. Ditaubat mana? Diterima taubat. Maka ditaubat maksudnya diterima taubat oleh Allah atasnya. Apabila dia bertaubat, dia kembali kepada Allah atas syarat tadi, maka Allah menerimakan taubatannya. Lepas tu nak tahu di mana katanya Allah dah terima taubat, itu di atas hati kita kena sangka baik kepada Allah. Husnul zanni billah, sangka baik kepada Allah. Kita dah qada sembahyang yang kita meninggal, dan kita dah menyesal dan azam tak tinggal dah sama sekali.
maka sekebaik kita kepada Allah bahawa Allah Ta'ala itu dah terima taubat. Dan juganya Allah Ta'ala dah menjanji tubu ilallah. Disuruhkan kita bertaubat. Allah Ta'ala sentiasa menerimakan taubat sebab sirahnya tawwabun. Tawwabun sangat menerima taubat. Minta ada taubat je. Minta kita sebelah balik kita hamba yang ada salah, minta taubat je. Selalu dah Tuhan terima taubat. Seterusnya, dan bersabda Nabi SAW 10 orang daripada umatku dimerka oleh Allah atas mereka pada hari kiamat dan menyuruh Allah dengan mereka itu kepada neraka dan muka mereka itu tulang dengan tiada daging. Dan sembah orang ya Rasulullah, siapa mereka itu? Panjang. Nampaknya kita hadis tu agaknya panjang lagi. Untuk hari ini kita akhir pada hadis ni dulu. Dan bersabda Nabi SAW 10 orang daripada umatku dimerka Allah atas mereka itu pada hari kiamat. Kita sekadar itulah nanti nak rujuk kepada bahasa Arab dulu. Sebab biasanya hadis-hadis yang lepas-lepas mari itu yang kita dah lepas tu semuanya setiap hadis tu saya rujuk pada bahasa Arab, lafaz hadis bahasa Arab semua. Tetapi hadis ni tak sempat nak rujuk kepada bahasa Arab dulu. Lalu itu untuk minggu ni kita akhir di situlah pada kata bersabda Nabi SAW. InsyaAllah minggu depan minggu depan tu nanti saya bincang dengan Ustaz Zaidi sebab nak cuti ke, nak cuti raya ke macam mana. Ada satu lagi minggu depan tu nanti saya bincang dengan Ustaz Zaidi sekali lagi. Tapi insyaAllah hari Jumaat ni ada, hari Sabtu ni ada. Tapi minggu depan, hari Selasa depan tu nanti saya bincang dengan Ustaz Zaidi sekali lagi. Untuk hari ini, wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi